بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana yang telah dimaklumkan kepada kita tadi, pada malam ini insya-Allah kita akan mulakan pengajian kita berkaitan dengan kisah para nabi. Setelah mana kita telah selesai membicarakan tentang sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan kitab yang kita akan gunakan, setakat ni kita tak ada kitab yang khusus lagi. Cumanya saya sendiri akan merujuk kepada kitab Al-Qasasul Qur'ani karangan Dr. Salah Al-Khalidi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang terkenal dalam bidang tafsir, dan beliau masih ada lagi sekarang hidup dan tinggal di bumi Jordan. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati ilmunya dan moga-moga Allah Ta'ala memberkati umurnya insya-Allah. Saya sendiri mungkin tak akan membaca satu persatu sebab buku ni buku Arab. Kalau sebelum ni kita baca satu persatu buku Melayu. Jadi buku ni buku Arab. Insya-Allah kalau ada kesempatan, memang niat di hatinya nak keluarkan sendiri buku yang berkaitan dengan kisah-kisah para nabi alaihimussalatu wassalam ini insya-Allah. Moga-moga hasrat itu akan tercapai. Dan waktu itu mungkin bolehlah tuan-tuan mendapatkannya, walaupun mungkin kita telah pun mempelajari dan melihat tentang kisah-kisah tersebut insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bercakap tentang kisah para nabi alaihimussalatu wassalam, saya suka menyebutkan di sini bahawa kisah para nabi ini sebenarnya bukan hanya diriwayatkan dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranil Karim, dan juga diceritakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia diceritakan di dalam riwayat yang dikenali sebagai riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat ialah riwayat kisah-kisah yang diambil ceritanya daripada orang-orang Yahudi dan Nasara, yang mana kisah-kisah ini walaupun ia banyak dan diriwayatkan dari kalangan orang Yahudi dan Nasara, ia telah dimasukkan dan telah dinukilkan kisah-kisah tersebut di dalam kitab-kitab Islam. Bahkan ia banyak ditulis dan dimasukkan juga di dalam tafsir-tafsir yang terkenal, yang selalu kita dengar, yang selalu dijadikan rujukan apabila menceritakan tentang kisah Nabi tersebut. Jadi dalam hal ini, ulama khususnya golongan yang mutaakhirin, yang terkemudian,
membuat satu perkara ataupun membuat satu ilmu yang berkaitan khusus dengan Israiliyat ini. Saya sendiri waktu belajar di bumi Mesir dulu, ada satu subjek ataupun mata pelajaran khusus yang berkait dengan Israiliyat dan maudu'iyat. Kisah-kisah yang diambil daripada orang-orang Yahudi dan Nasara dan kisah-kisah rekaan yang disandarkan kepada para Nabi alaihimussalatu wassalam. Oleh kerana itu dalam hal ini apabila terlalu banyak riwayat-riwayat yang seumpama itu, iaitu riwayat yang diambil daripada orang Yahudi dan Nasara ini, maka ulama mereka telah mengkategorikan kisah-kisah itu kepada tiga. Iaitulah yang pertamanya, kisah yang secara jelas sama sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis dan tidak bercanggah dengan akidah kita. Akidah kita sebagai seorang Islam, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan maksumnya para Nabi dan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Khususnya dalam perkara yang berkait dengan kisah-kisah yang tidak diceritakan ataupun kisah-kisah yang mana ia tidak menggugat sifat maksum pada Nabi alaihimussalatu wassalam ini. Jadi kalau kisah yang seumpama ini, walaupun ia datang daripada orang Yahudi dan Nasara yang kita kenali sebagai Israiliyat, maka ulama kita menerimanya. Yang kedua ialah kisah yang mana ia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ia berlawanan dengan akidah kita. Ia berlawanan dengan kepercayaan dan pegangan kita sebagai seorang Muslim. Khususnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, berkait dengan sifat maksum para Nabi dan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Sebab tuan-tuan, ada banyak cerita yang mana kalau kita lihat bahkan dinukilkan dan ditulis dalam kitab-kitab, disebut dan diceritakan tentang kisah-kisah yang berlawanan dengan akidah, yang berlawanan dengan kepercayaan kita terhadap para Nabi dan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Contohnya, kalau kita lihat umpamanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dalam riwayat Yahudi dan Nasara dikatakan telah berhujjah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Taala hendak menurunkan azab kepada Bani Israel, lalu Nabi Musa menasihati Allah agar jangan menurunkan azab. Sebab kalau kamu ya Allah turunkan azab kepada Bani Israel, nanti Bani Israel tak suka lagi kepada kamu. Nanti Bani Israel akan benci kepada kamu. Jadi jangan kamu turunkan azab kepada Bani Israel. Itu nasihat Nabi Musa kepada Allah. Mendengar nasihat daripada Nabi Musa tadi, Allah mula menyesal. Menyesal kerana hendak menurunkan azab tersebut. Dan tak jadi menurunkan azab kerana mendengar nasihat Nabi Musa alaihissalam. Ini riwayat yang ada. Yang kalau kita dengar pun rasa kelakar dah nak terang lagi tuan-tuan dah ketawa dah. Tak terang lagi ni bercanggah dengan akidah ataupun tidak, tapi kita dah tahu memang berlawanan dengan Islam. Jadi riwayat ini ditolak, tak boleh diterima. Israel yang kita selalu sebut sebagai Bani Israel,
Bani itu ialah keturunan. Israel nama lain bagi Nabi Yaqub alaihissalam. Kenapa digelar ataupun diberi nama Nabi Yaqub ini dengan Israel? Orang-orang Yahudi kata Israel itu ialah maknanya berlawan dengan Allah dan menang lawan Allah. Itu makna Israel pada pandangan orang Yahudi. Allah Ta'ala pernah menyerupai manusia turun ke bumi. Lepas tu bergaduh, bergocoh dengan Nabi Yaqub. Berlawan dengan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub boleh menang lawan Allah Ta'ala. Adakah ini kita boleh terima tuan-tuan yang dirahmati Allah? Maka digelar ataupun diberi nama Yaqub ini juga ialah Israel. Sedangkan Israel sebenarnya maknanya ialah hamba Allah. Tapi diselewengkan kisah Nabi Yaqub ini dengan demikian rupa. Sehingga bercanggah dengan akidah kita. Contoh lain Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud seorang pemerintah. Dia adalah raja sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam. Satu hari Nabi Daud terlihat seorang wanita yang sangat cantik. Dia melihat wanita ini dan berkenan dengan wanita tersebut. Dia pun minta supaya diperiksa siapa wanita tadi. Apabila diperiksa, rupa-rupanya wanita ini adalah isteri kepada salah seorang prajuritnya, tentera dia. Kerana terlalu berkenan dengan wanita ini, maka Nabi Daud alaihissalam mengikut riwayat tersebut telah menghantar tentera itu ke medan perang. Dia hantar supaya tenteranya itu mati di medan perang. Supaya nanti dia boleh berkahwin dengan isteri tentera tersebut. Dihantarnya dan kemudian tentera itu mati. Nabi Daud berkahwin dengan isteri tentera tadi. Adakah riwayat ini kita boleh terima? Adakah riwayat yang seumpama ini yang datang daripada orang Yahudi dan Nasara kita boleh pegang? Jadi banyak lagi yang kalau kita lihat, itu baru 3 contoh. Nak tahu lagi, kena ikut lagi kuliah lepas ni insya-Allah. Nak bagi semangat sikit ni. Kena ikut lagi. Sebab banyak sangat riwayat-riwayat yang bercanggah dengan akidah kita, yang berlawanan dengan sifat para Nabi dan para Rasul alaihimussalatu wassalam yang maksum, yang tidak akan melakukan dosa, sama ada ia dosa besar ataupun dosa kecil, ataupun yang akan datang mahupun yang telah lalu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kategori yang kedua, kisah-kisah ini ditolak. Sebab bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan akidah kita. Dan yang ketiganya, kategorinya ialah kisah yang dalam Quran dan hadis tak ada cerita. Dan ia tidak berlawanan pula dengan akidah kita sebagai seorang Muslim. Ia tidak berlawanan, tak bercanggah. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini ulama kita, contohnya Abu Syuhbah menyatakan riwayat yang seumpama ini adalah hukumnya hendaklah ditawakufkan, hendaklah ditangguhkan. Kita tak boleh pegang, kita tak boleh percaya lagi. Dengar boleh, tapi percaya tak boleh lagi. Macam kita lah dengar ada orang bercakap, orang tu mu dengar boleh lah, tapi jangan percaya lagi. Mu dengar boleh dia, tapi jangan pegang lagi hak dia kata. Sebab apa kata macam tu? Orang ni boleh dengar je tapi tak boleh pegang lagi apa yang dia kata. Sebab sejarah hidupnya adalah menipu. Sejarah hidup dia buat perkara yang salah, buat perkara yang tak betul.
Jadi bila dia bercakap, kita pun tak berani nak percaya lagi. Walaupun mungkin perkara itu benar ataupun mungkin salah. Kalau tengok kepada Quran dan hadis, tak salah. Tengok kepada tak ada cerita dalam Quran dan hadis, tapi tak bercanggah dengan akidah. Jadi dalam hal ni, oleh kerana sejarah dia tak berapa molek, lebih baik kita tawakufkan mengikut pandangan ulama, tangguhkan. Sebab apa tuan-tuan? Orang Yahudi ini, mereka sebagaimana yang kita tahu telah menyelewengkan kitab-kitab terdahulu. Kitab Taurat, kitab Injil. Mereka selewengkan kitab-kitab tersebut. Bahkan mereka banyak berbohong. Dilaknat oleh Allah dan para Nabi alaihimussalatu wassalam. Jadi walaupun kisah itu, ia tidak bercanggah dengan Al-Quran. Dengan maksud Al-Quran tak cerita. Kalau Quran cerita, kita boleh terima, tak ada masalah. Hadithu an Bani Israel bila haraj. Nabi kata, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, bercakaplah tentang Bani Israel tanpa ada rasa sukar dan payah. Sila cerita. Iaitu dengan maksud, kalau ia disebut juga dalam Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi masalah kalau tak dicerita dalam Quran dan hadis. Tapi dalam masa yang sama tidak bercanggah dengan akidah kita. Jadi dalam hal ni adalah lebih baik untuk kita tawakuf, kita tangguh. Bukan kita tolak, bukan kita tak terima, tetapi kita tangguh bimbang ia salah. Kita tidak tolak dan kita tidak terima. Kita tawakuf, kita tangguhkan kisah-kisah itu sebab bimbang ia adalah diselewengkan mengikut sejarah hidup orang Yahudi dan Nasara ini. Jadi tuan-tuan, Israiliyat itu ialah sebagaimana yang saya katakan tadi, ia adalah riwayat-riwayat yang diambil daripada orang Yahudi dan Nasara. Yahudi ni ialah golongan keturunan Bani Israel, keturunan Israel. Jadi Israel, daripada perkataan Israel itulah diambil, dijadikan istilah yang baru yang dikenali sebagai Israiliyat, yang disebut sebagai kisah daripada orang Yahudi dan Nasara. Walaupun tak disandarkan dengan perkataan Israiliyat tadi, tapi ia dikaitkan juga, dimasukkan sekali di bawah istilah Israiliyat tersebut. Jadi tuan-tuan, jelas kepada kita ada tiga keadaan, tiga kategori kisah-kisah ini, kisah-kisah yang diambil daripada orang-orang Yahudi dan Nasara. Justru itu dalam hal ini, apa yang saya akan cuba bawa kepada tuan-tuan dalam perbincangan kita tentang kisah para Nabi ini, kita akan lebih banyak bergantung kepada apa yang Al-Quran dan hadis cerita. Mudah, tak perlu kita rasa sangsi lagi dah. Memang Quran dah sebut macam tu, hadis sebut macam tu. Cuma kadang-kadang saya akan sebut kisah-kisah Israiliyat ini untuk perhatian kita sahaja. Untuk kita tahu, oh rupa-rupanya ini kisah Israiliyat. Jadi apa hukum yang kita nak pegang berkait dengan kisah-kisah itu, sama ada kita nak terima ataupun kita nak tolak ataupun kita nak tangguhkan dengan maksud kita tawakufkan, kita tak terima ataupun kita tak tolak dia. Tuan-tuan, jadi itu sebagai mukaddimah perbincangan sebelum kita masuk tentang kisah para Nabi alaihimussalatu wassalam. Dan insya-Allah malam ni kita akan mulakan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Berkait dengan Nabi Adam alaihissalam, kita tidak boleh lari daripada mengetahui tentang Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dan
yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Dinyatakan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Adam ini diciptakan daripada tin, daripada tanah liat. Itu maksud tin. Allah nyatakan, idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin. Dan ingatlah ketika mana Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia ataupun Adam daripada tanah liat. Cumanya dalam ayat yang lain, tiba-tiba Allah Ta'ala guna perkataan lain pula. Allah Ta'ala dalam ayat yang lain menggunakan perkataan turab. Iaitulah tanah. Tanah juga, cuma bentuk dia lain. Sebab kalau tin, tanah tu tanah liat, tanah yang ada kandungan air. Kalau turab, tanah tak ada kandungan air. Khalaqahu min turab. Dan diciptakan Adam itu daripada tanah. Tanah yang tak bercampur dengan air, yang tak ada kandungan air. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah nyatakan tanah itu pula tanah yang hitam, tanah yang berbau, tanah yang berwarna dan ada bau. Min hama'im masnun. Jadi mungkin akan timbul persoalan dalam pemikiran kita. Hak mana sebenarnya? Tanah hak mana yang diambil untuk diciptakan Nabi Adam ini? Sekali kata tanah liat, sekali kata tanah tak ada air, sekali kata tanah itu, tanah ini. Hak mana Jadi dalam hal ini tuan-tuan, kita kena faham hakikatnya apa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu dengan menyebut pelbagai tanah tersebut, ia adalah sebenarnya Allah ceritakan tanah yang berdasarkan kepada peringkat kejadian Nabi Adam. Maknanya ia tidak dijadikan tiba-tiba je ambil tanah, ada. Ke ting. Tiba-tiba je ambil tanah tu, ada begitu. Tiba-tiba depan mata, cokoh depan mata, ambil tanah tadi, adanya Nabi Adam alaihissalam. Tetapi sebenarnya Nabi Adam alaihissalam ini dicipta ada peringkat-peringkatnya. Jadi peringkat pertama penciptaan Nabi Adam ialah Allah ambil tanah dulu, tanah yang tidak ada kandungan air yang kita sebutkan tadi, turab. Inna mathala Isa 'indallah kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti kejadian Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam daripada tanah, daripada tanah yang kering, tanah yang tak bercampur ataupun tak ada kandungan air. Mula-mula Nabi Adam diciptakan, diambil daripada tanah itu. Allah nyatakan bahawa sama sebagaimana diciptakan Nabi Isa alaihissalam. Dengan maksud Nabi Isa tidak ada ayah. Ya, memang Nabi Isa ada ibu, tapi Nabi Isa tak ada ayah. Diciptakan oleh Allah, ditiupkan roh ke dalam rahim, ke dalam rahim Siti Maryam. Sebelum kita nak bicara lebih lanjut, mungkin saya boleh sebut sikitlah tentang perkara ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah orang Kristian mendakwa bahawa Nabi Isa ini adalah anak Tuhan kerana tak ada ayah. Ayahnya ialah Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ciptakan Nabi Isa tanpa ayah, yang adanya mak saja, iaitu Siti Maryam. Maka mereka melantik Nabi Isa sebagai Tuhan mereka kerana dia anak Tuhan.
Ini orang Kristian. Sepatutnya kita boleh bertanya juga kepada orang-orang Kristian. Kalau kamu menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, kamu jadikan Nabi Isa sebagai Tuhan kerana dia tidak ada ayah, sepatutnya kamu lebih aula dan lebih utama lagi menjadikan Nabi Adam alaihissalam sebagai Tuhan juga. Kenapa kamu tak lantik Nabi Adam sebagai Tuhan juga? Lebih aula Nabi Adam jadi Tuhan lagi. Sebab paling kurang Nabi Isa ada mak. Nabi Adam bukan sahaja tak ada ayah, tak ada mak. Sepatutnya kalau nak latih Tuhan, Nabi Adam dah lebih aula lagi, lebih utama. Dah apa nak latih Nabi Adam? Yang ini kalau kita tanya rasa pening kepala dia nak jawab. Sebab mereka guna logik akal. Jadi kita guna logik akal juga nak jawab bab ni. Tapi kita tahu apa jawapan mereka. Sebab tidak lain dan tidak bukan, Nabi Adam ni, dia bukan dari keturunan Bani Israel. Dia Abul Anbiya, ya betul. Dia adalah Abul Insan, Abul Nas, bapa manusia. Tetapi bukanlah dari susu galur keturunan Nabi Yaqub alaihissalam sebagai namanya Nabi Isa. Sebab orang Yahudi mereka sangat mengagung-agungkan keturunan mereka. Mereka kata bangsa Yahudi ini Asy-Sya'bul Mukhtar. Bangsa yang terpilih, yang istimewa. Jadi Nabi Adam ni tak tergolong dari kalangan keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Walaupun Nabi Yaqub tu adalah keturunan Nabi Adam, tapi Nabi Adam tu bukan keturunan cucu kepada Nabi Yaqub ke? Tak, dia ariah lagi, atas lagi. Jadi kerana itu tak peliklah kalau mereka tidak menjadikan Nabi Adam alaihissalam sebagai Tuhan mereka. Walaupun kalau nak fikir secara logik akalnya, lebih aula lagi Nabi Adam ni dilantik sebagai Tuhan mereka. Jadi tuan-tuan, Nabi Adam sama sebagaimana Nabi Isa. Nabi Adam daripada tanah. Allah nyatakan dalam ayat yang lain, antum banu Adam wa Adam min turab. Kamu semua, Nabi yang bersabda, kamu semua adalah keturunan Adam dan Adam adalah daripada tanah. Dalam hadis yang lain Nabi kata, innallaha ta'ala khalaqa Adam min qabdah qabadaha min jami'il ard. فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك. Sesungguhnya Nabi kata Allah menciptakan Adam daripada segenggam tanah. Digenggam daripada semua jenis tanah. Bukan satu jenis je. Allah Ta'ala genggam, bukan genggam macam kita tangan kita ni. Genggam untuk kita mudah faham. Jangan kita tasybihkan, samakan genggaman itu dengan maksud genggaman manusia. Tidak. Genggaman makhluk. Tapi nak mudah kita faham. Nak mudah kita faham, Allah Ta'ala guna perkataan genggam. Jadi, Allah Ta'ala ambil daripada semua jenis tanah ada. Bukan satu jenis je. Iaitu Nabi Adam, Nabi kata, Nabi bersabda keturunan Adam datang berdasarkan kepada qadar tanah. Oleh kerana pelbagai jenis tanah diambil tadi, maka keturunan Nabi Adam ni berdasarkan kepada kadar tanah tadi. Kalau manusia itu kulit dia agak macam kita ni tak? Kulit kita ni kuning sawo matang. Jadi mungkin bahagian kita ni Allah Ta'ala ambil tanah daripada tanah hak gelap sikit tu. Tanah hak gelap. Jadi lebih halik kita ni hak gelap. Kalau hak gelap lagi tu, mana gelap lagi lah maknanya tanah tu. Kalau cerah, tanah tu mungkin tanah hak yang berwarna putih sikit. Jadi berdasarkan kepada jenis-jenis tanah tadi. Dan dia turun kepada manusia berdasarkan kepada warna-warna tanah dan jenis-jenis tanah. Dan daripada jenis-jenis tanah ini ada yang jenis mudah,
ada yang jenis sedih, ada jenis yang buruk, ada jenis yang baik. Macam-macam jenis pula. Yang mana sebab itu kita tengok manusia ni ada kepelbagaian. Manusia keturunan Adam ni ada kepelbagaian. Kepelbagaian dari sudut warna, kepelbagaian dari sudut perangai dan sikap. Saya yakin yang ada dalam surau kita ni ada pelbagai perangai dan sikap yang berlainan. Jadi ia berdasarkan kepada apa yang kita kata tadi, berdasarkan kepada jenis tanah yang diambil oleh Allah untuk ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi tuan-tuan, manusia ni ada pelbagai perangai. Manusia ni ada pelbagai sikap. Ada yang jenis pongoh, ada yang jenis lembut, yang jenis baik. Kalau kita tengok orang tu, ya Allah, bagusnya dia ni. Saya pernah tuan-tuan jumpa seorang kawan. Waktu belajar dululah, waktu belajar sekolah menengah dulu. Tak pernah lagi jumpa orang yang macam ni. Kalau jumpa dengan orang dengan senyuman dia yang manis, dia tunduk. Kalau jumpa dengan guru dia bersalam. Dan memang disenangi oleh semua guru. Akhlak dia saya tak pernah tengok lagi. Memang sangat memikat. Dan ada pula jenis perangai jahat pun ada. Hak jenis perangai hak tak molek. Tak cakap nak tegur, tak cakap nak larang, jenis kerah. Hak jenis perangai tak molek ni. Maknanya ada hak jenis baik sangat, ada hak jenis tak molek. Macam suami dengan isteri lah juga tuan-tuan. Ada hak jenis hebat dengan isteri dia. Tapi hak tak nafi juga ada hak jenis takut ke isteri. Kan? Ada juga hak jenis macam ni. Pernah saya tanya seorang kawan. Isteri dia ni duk buat perkara hak tak molek. Dedah aurat dan pelbagai lagi lah. Saya tanya dia, dah apa agak awak ni tak tegur isteri awak ni? Tak tegur isteri ni kenapa? Saya tanya dia. Dia kata, Ustaz, bukannya saya tanya dia kenapa tak tegur. Saya kata ke dia, awak ni jenis takut ke isteri ke? Tanya dia dulu. Awak ni takut ke isteri ke yang jenis payah nak tegur sangat ni? Kena tegur kalau dia silap buat salah. Nanti tergolong dari kalangan ad-dayyus. Ad-dayyus la yadkhulul jannah. Kita ni nasihatlah ke dia. Dia jawab balik, tak Ustaz, bukannya takut ke isteri. Bukan saya ni takut ke isteri. Masalahnya isteri tak takut ke saya. Bukan saya takut ke isteri. Pandai pula dia belik tu. Kalau orang Terengganu kok dia kata kona lepeh. Dia kona tu nak suruh supaya tak kena penghadang depan tu, dia kona pusing motosikal tu, pandai dia. Sehingga tak kena penghadang depan tu. Dia kona elok je, tak jatuh. Motosikal hak dia naik tadi. Dia kata bukannya saya takut ke isteri, tapi isteri tak takut ke saya. Ada dua orang tuan-tuan. Jenis hak isteri tak takut ke suami ni. Dua orang suami yang jenis isteri dia tak takut ke dia. Bersembang, ada dua orang bersembang. Dia kata, seorang ni dia kata ke kawan dia, Allah letihlah aku. Gerangnya tak cakap dah. Isteri aku ni boleh ke aku baru balik kerja letih-letih. Dia suruh aku basuh kain. Aku balik letih-letih kerja, dia tu suri rumah je. Tapi dia suruh aku basuh kain. Aku marah ke dia, aku tengking ke dia. Hak kawan ni seorang tu, hebatmu marah ke isteri. Mu tengking ke isteri mu tadi. Lah aku tengking balik. Dah dia suruh aku buat pelik-pelik. Aku ni letih-letih, tiba-tiba dia suruh basuh baju pula. Dia tu duk relax je, dia suruh aku basuh baju. Hebat kawan dia kata. Dan mu kata apa? Mu tengking apa ke kawanmu tu? Ke isterimu tu? Mu tengking marah apa? Lah aku tengking, aku marah. Aku jerit kuat-kuat. Aku kata ke dia, mana sabun basuhnya? Itu cara tengking.
Cara tengking seorang suami, isteri dia tak takut ke dia. Tinggi suara tu, tengking tu, tinggi suara. Tapi minta sabun. Sabun mana sabun basuhnya nak basuh. Jadi orang suami ni tuan-tuan, jenis perangai macam-macam. Ni mungkin tanah tu tak tahulah. Tanah tu nampak kerah yang Allah Ta'ala ambil. Tapi dalam tu ada taman rupanya. Ada jenis manusia macam ni kan. Tanah tu Allah Ta'ala mungkin ambil jenis kerah dah tu. Tapi kalau seterusnya Allah lembut jatuh pun pecah je. Bukan saya kata salah nak basuh, nak tolong isteri. Jangan isteri belakang-belakang sana berasa hati pula. Tak salah. Tak salah nak tolong isteri, suami nak tolong isteri siang malam pagi petang pun tak kisah, boleh. Tak ada masalah, tapi isunya ialah jangan sampai kerana takut ke isteri tak sanggup nak tegur kesilapan dan kesalahan isteri. Ini isunya. Kita kerana nak jaga hati dia, kita tak nak tegur. Ini suatu kesilapan dalam masyarakat kita. Hakikatnya kita membiarkan dia dalam kebinasaan. Kalau kita tak tegur dia, kita biarkan dia dalam keadaan yang demikian. Jadi, manusia ni ada pelbagai jenis perangai, ada pelbagai sikap, tidak lain dan tidak bukan kerana tanah yang diambil oleh Allah itu ada pelbagai jenis. Seterusnya, keduanya ialah tanah liat, disebut dalam Al-Quran. Yang saya bacakan tadi, idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. Ingatkanlah peristiwa ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia iaitu Adam daripada tanah liat. Dengan maksud tanah yang kering tadi yang disebut sebagai turab, Allah Ta'ala masukkan kandungan air. Ini peringkat kedua. Tanah liat yang mana tanah liat ini dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik daripada Adam. Engkau wahai Tuhan jadikan daku dari api, sedang dia engkau jadikan daripada tanah liat. Kita tahulah tanah liat ni kan. Tanah liat dia boleh membentuk, maknanya dia ada kandungan air di dalam tanah tersebut. Peringkat yang ketiga, tanah tadi dah jadi tanah liat, ada kandungan air. Allah sifatkan tanah liat itu pula ialah tanah yang kental. Bukan sahaja liat, dicampurkan air. Kalau kita macam gandum umpamanya tuan-tuan. Macam gandum, kita terlebih letak air. Tak boleh nak buat, payah nak buat jeput. Tahu jeput? Cengkodok. Ataupun yang seumpama dengannya. Payah nak buat. Kena air tu padan-padan, cukup-cukup. Kalau orang Terengganu dia suka makan laksam. Sedap laksam. Saya memang kalau boleh tiap-tiap minggu nak makan, tiap-tiap hari nak makan laksam. Sedap. Saya suruh isteri saya belajar buat laksam. Kali pertama tak jadi, kali kedua tak jadi, kali ketiga tak jadi, kali keempat tak jadi. Tak jadi-jadi. Tak akan jadi dah. Pak sudah tak jadi. Ingat bilang tu akhirnya jadilah kan. Rupanya pak sudah tak jadi-jadi. Sebab apa? Sebab air tu nak kena pandai, suka nak kena cukup-cukup dengan tepung beras tadi. Laksam ni kena buat kena guna tepung beras. Tak tahulah betul ke tidak muslimat kita belakang tu, ya kot. Takut salah lain, memang betul lah tak jadi-jadinya, dah ambil benda lain. Tepung beras lah biasanya. Jadi air tu kena cukup-cukup. Begitulah Allah Ta'ala nak jadikan manusia ini, Nabi Adam, air tu kena cukup-cukup. Dia tak boleh lebih. Kalau tidak dia jadi cair boleh. Cair tu, air ni sikit je tanah. Umpamanya. Jadi dia sekadar macam tu, air lebih tak boleh. Dia kena air cukup-cukup, yang mana tanah tu dia jadi kental dengan air yang padan dengan tanah tersebut. Sebab itu Allah Ta'ala sifatkan, Allah nyatakan dalam ayatnya, inna khalaqnahum min tinil lazib.
sesungguhnya kami telah mencipta mereka daripada tanah liat yang kental, yang mudah diciptakan, yang mudah dibentuk. Tanah tu kita boleh dibentuk. Kalau Allah Ta'ala nak ciptakan manusia, boleh dibentuk tubuh itu. Bukannya bila buat ni pek jatuh. Sebab dia tak cukup kuat, tak cukup kental. Tanah tu cukup kental. Dan kemudiannya peringkat yang keempat ataupun sifat yang keempat yang Allah Ta'ala nyatakan sebagaimana dalam Al-Quran, inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun. Sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal daripada tanah kental yang berubah warna dan baunya. Jadi tanah yang ada kandungan air tadi peringkat seterusnya dia jadi kering. Macam kita nak buat labu sayung kan. Masa nak bentuk tu dia mesti airnya cukuplah. Lepas tu bila dah kering dia dah membentuk elok dah. Dia dah membentuk elok apa yang digunakan daripada tanah tadi. Dan akhirnya Allah Ta'ala nyatakan, dan seterusnya Allah Ta'ala nyatakan, yang terakhir ialah bagaimana khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah liat yang kering seperti tembikar. Kenapa seperti tembikar? Dengan maksud ada rongga di dalamnya. Tembikar kan ada ruang di dalam. Jadi Allah Ta'ala bentuk tubuh manusia ini ada rongga di dalamnya. Jadi begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mengikut apa yang disebut oleh ulama, tanah liat yang ada rongga ini ialah sehingga boleh mengeluarkan suara jika ditiup. Ada rongga, bila ditiup dia boleh mengeluarkan suara. Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan penuh kebijaksanaan. Allah Ta'ala ciptakan manusia ini dengan begitu hebat sekali. Jadi tuan-tuan, begitulah Allah Ta'ala menciptakan manusia ini. Dia menciptakan manusia, dan ketika itu Nabi Adam alaihissalam belum lagi ditiupkan ruh ke dalam jasadnya. Apabila dah dibentuk, mengikut riwayatnya, Allah Ta'ala tak terus tiupkan jasad, tak tiupkan roh ke dalam jasad tersebut. Allah Ta'ala biarkan ia di dalam syurga dalam keadaan tidak bernyawa. Ketika itulah datangnya iblis melihat, memerhatikan tubuh manusia ini. Dan ketika itulah mengikut para ulama, dia dah boleh tahu apa kelemahan dan kelebihan manusia. Sebab dia dah tilik dah perhati dah. Manusia ni rupanya macam ni cara jadinya, cara ciptanya. Dia dah tilik dah sebelum Allah Ta'ala tiupkan roh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Bahkan mengikut para ulama juga, sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Salah Al-Khalidi rahimahullahu ta'ala, ketika mana Allah berdialog dengan para malaikat, memberitahu tentang tujuan manusia diciptakan, tujuan Nabi Adam diciptakan, ketika itu roh juga belum ditiup lagi. Baru ada bentuk tubuh badannya sahaja. Jadi dalam hal ini Allah Ta'ala telah menceritakan tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana setelah dibentuk tubuh tadi Allah beritahu kepada malaikat. Sebagaimana ayat yang selalu kita dengar, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku pencipta seorang khalifah di atas muka bumi. Mereka bertanya, adakah engkau akan menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah?
padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat, malaikat bertanya balik apa tujuan hikmatnya diciptakan manusia ini. Tuan-tuan, jadi jelas Allah Ta'ala beritahu kepada kita, Allah Ta'ala beritahu kepada para malaikat, Allah ciptakan manusia ini adalah sebagai khalifah. Sebagai seorang khalifah. Khalifah, dalam berbicara tentang maksud dan makna khalifah ini, Ibn Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah menyebut dan menyatakan maksud khalifah itu ialah khilafatun nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunyabih. Menggalang ganti kerja kenabian, maknanya kita bawa tanggungjawab para nabi alaihimussalatu wassalam juga. Sebagai seorang khalifah, manusia biasa juga melaksanakan tanggungjawab para nabi, iaitu apa? Dalam menjaga agama dan mengurus serta mentadbir alam ini mengikut agama. Tadbir dan uruskan alam ini mengikut agama. Ini tuan-tuan kita boleh faham daripada dialog Nabi Adam ataupun dialog Allah Ta'ala dengan para malaikat. Para malaikat tadi dia tanya minta penjelasan, ya Allah, untuk apa engkau ciptakan manusia sedangkan manusia ini akan melakukan kerosakan, manusia akan menumpahkan darah dan kami telah pun bertasbih dan menyucikan engkau. Maksudnya tuan-tuan, kalaulah ya Allah engkau ciptakan Adam ni kerana nak beribadat, supaya dia ini bertahmid dan bertasbih kepada engkau, menyucikan engkau, kami dah buat tanggungjawab itu. Allah Ta'ala minta, para malaikat minta penjelasan, untuk apa lagi? Peranan yang kalau kamu ciptakan Nabi Adam ini tujuannya adalah untuk beribadat semata-mata, sembahyang, puasa, menunaikan haji, keluar zakat, itu sahaja. Kami dah buat lama dah ya Allah. Kami dah laksanakan tanggungjawab ibadat ini, menyucikan engkau, bertasbih, bertahmid kepada engkau. Orang Arab kata tahsilul hasil, menghasilkan perkara yang dah hasil, yang dah terhasil adalah sia-sia. Tuan-tuan, dah ada surau yang cantik ni, tiba-tiba nak buat surau sebelah lagi situ ataupun ruang depan tu, kawasan lapang lagi, nak buat surau depan satu lagi. Ada faedah tak macam tu? Buat surau lain, imam lain, panggil saya, tak apalah lepas ni di situ pun tak apa. Pergi kuliah. Kalau panggil saya tak sia-sia. Nak sebutnya kalau ada surau lain, surau dah ni dah ada, nak buat surau lain, secara logiknya ia adalah sia-sia. Kenapa nak buat surau lain kalau tak muat boleh besarkan sahaja? Jadi tahsilul hasil ini perkara yang sia-sia. Para malaikat kata, kalau engkau nak ciptakan manusia ini adalah untuk bertasbih, bertahmid, aku ataupun kami dah bertasbih, bertahmid untukmu ya Allah, maka sia-sia engkau nak ciptakan manusia ini. Bahkan bukan sekadar itu sahaja, mereka manusia ini akan melakukan kerosakan. Dahlah tak ada faedah, bawa perkara yang mudarat pula. Buat maksiat, buat perkara kerosakan, melakukan pertumpahan darah. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini kita kena faham dan kita kena sedar apa makna khalifah yang sebenarnya yang dinyatakan dalam Al-Quran, yang disebut oleh Allah kepada para malaikat. Dengan makna yang lain, khalifah itu bukan hanya sekadar sembahyang, puasa, bertasbih, bertahmid. Kalau itu sahaja makna khalifah, maka ia adalah sia-sia sebagaimana yang disebut oleh malaikat tadi.
Dengan maksud yang lain, khalifah ini ada tanggungjawab dan peranan yang lebih besar. Ya, manusia kena beribadat. Ya, manusia kena sembahyang. Ya, manusia kena berzikir. Ya, manusia kena menyucikan Allah. Ya, betul. Tapi ada tanggungjawab lagi yang lain yang perlu dibawa. Yang tidak dipikulkan pada malaikat. Pada malaikat tak ambil tanggungjawab ini. Allah Ta'ala ciptakan manusia selain untuk beribadat, ada tanggungjawab yang lain. Sebab kalau sekadar beribadat saja, malaikat dah buat dah. Jadi untuk tidak mensia-siakan kejadian manusia ini, Allah Ta'ala bagi tanggungjawab yang lain. Sebagai khalifah, khalifah itu maksud apa? Iaitu menjaga agama dan menguruskan alam ini dengan agama. Takbir alam ini dengan agama. Dengan maksud, sebagai khalifah itu bukan hanya sembahyang puasa, Islam itu hanya dalam surau, pusat Islam dan sebagainya sahaja. Tetapi maksud khalifah itu ialah lebih luas lagi. Dia mentadbir dan mengurus apa yang juga berada di luar surau, di luar daripada masjid, mentadbir dan mengurus ekonomi, mentadbir dan menguruskan masyarakat, mentadbir dan menguruskan agama, menguruskan alam berdasarkan agama. Ini kita kena faham daripada dialog para malaikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maksud khalifah yang sebenarnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada dialog Nabi ataupun dialog para malaikat dengan Allah Ta'ala ini, kita boleh memahami apakah sebenarnya tanggungjawab kita sebagai khalifah, tanggungjawab kita yang telah dipikulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Jadi saya rasa dengan itu kita boleh jadikan ia sebagai suatu kefahaman ataupun ia boleh menjelaskan lagi dan menambahkan lagi kefahaman kita tentang tanggungjawab kita yang sebenarnya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diciptakan manusia, yang telah Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam untuk melaksanakannya. Jadi saya rasa setakat itu saja dahulu. Moga-moga dengan sedikit apa yang telah saya sampaikan dapat kita ambil sebagai panduan, dapat kita ambil sebagai pengajaran. Dan insya-Allah kita akan tengok lagi, banyak lagi perbahasan berkait dengan ayat yang kita baca tadi, dialog di antara para malaikat dengan Allah Ta'ala tentang isu bagaimana malaikat tahu bahawa manusia ini akan melakukan kerosakan. Macam mana? Sedangkan manusia tak ada lagi. Nabi Adam belum ditiupkan ruh lagi. Macam mana para malaikat mengetahuinya? Dan banyak lagi perkara-perkara yang insya-Allah kita akan bongkarkan daripada cerita dan kisah Nabi Adam alaihissalam ini untuk pengetahuan dan panduan kita dalam kehidupan insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu dahulu. Moga-moga ia memberikan manfaat. Dan yang terakhirnya sebagaimana biasalah, saya nak ulang semula. Jika tuan-tuan yang dirahmati Allah ada kelapangan keuangan, saya buka lagi sebagaimana biasa, sebagaimana dalam kuliah-kuliah yang lalu, untuk tuan-tuan menghulurkan derma, menghulurkan wang dan sebagainya untuk program yang akan dianjurkan, seminar Pusaka Anbiya di bawah NGO ilmuwan, NGO ilmuwan yang berkaitan dengan ekonomi. Temanya berkaitan dengan ekonomi, insya-Allah akan dibicarakan secara tuntas dan terperinci apakah ekonomi Islam yang sebenarnya dan sejauh mana pelaksanaannya di Malaysia, yang kita akan buat insya-Allah tidak lama lagi. Jadi kita memerlukan sumbangan keuangan sebab yang hadir ni semuanya yang bukan, maknanya keuangannya kita memerlukan keuangan yang agak besar juga untuk menggerakkan ataupun menjalankan program itu. Jadi saya bukalah peluang kepada tuan-tuan untuk menderma, dan insya-Allah tuan-tuan jangan bimbang dan takut. Kalau kita selalu baca tentang hadis Nabi SAW tentang 3 perkara yang pahalanya tidak akan terputus walaupun kita mati, salah satunya ialah al-ilmun yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Termasuk jugalah ni ilmu yang bermanfaat tuan-tuan.
menghulurkan derma, wang dan sebagainya untuk kita dengan duit tersebut kita dapat anjurkan program ilmu, dan program itu pastinya ilmu tersebut pastinya ilmu yang bermanfaat dan insya-Allah ia memberikan pahala sehingga ke hari akhirat insya-Allah. Saya setakat itu dahulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.